forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan dan bitasan Dr. Abu Hafiz terhadap tuduhan dan penulisan yang agak keterlaluan oleh Haji Adi. Apa tajuk dia? Cara orang munafik menentang Islam diikuti Israel dan PH. Masih itulah tajuk penulisan beliau. Mari kita dengar bitasan daripada Dr. Abu Hafiz. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Hari ini saya terpanggil. Hari ini iaitu 7 Disember 2023. Semalam telah pun ditularkan ataupun telah pun disiarkan satu tulisan oleh Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkaitan dengan satu tulisan beliau di Harakah, diterbitkan di Facebook PAS Pusat, pun juga menyiarkan tulisan beliau yang bertajuk Cara Golongan Munafik Menentang Islam Diikuti Israel dan Pakatan Harapan. Tajuk ini sangat memang provokatif dan bagi saya ialah semua pihak ada hak untuk menulis. Namun apa yang terkandung di dalam tulisan ini sangat-sangat berbahaya. Ini saya ingin memberikan memberikan mesej yang jelas. Apa yang akan saya ulaskan ini perlu diambil perhatian oleh agensi-agensi agama, JAKIMnya. Saya ingin bertanya kepada Mufti Wilayah Persekutuan, Dr. Lokman akan ulas ataupun tidak yang ini. Kalau katakan tauliah orang, selalulah mufti persekutuan ni akan menjadi begitu macam-macam yang dia lakukan, ulasan begitu, tapi kenapa kenyataan-kenyataan bahaya sebegini tidak terkeluar dan tidak mendengar lagi bagaimana Mufti Wilayah Persekutuan ingin menegur tulisan yang berbaur takfiri dan juga hinaan dan banyak unsur-unsur yang boleh dipersoalkan. Baik. Presiden PAS secara tidak langsung ingin melakukan satu equation apa yang dilakukan oleh munafik di Madinah. Ingat, munafik di Madinah itu bukan saja munafik, mereka adalah kafir. Mereka adalah kafir dan juga memusuhi Islam, dan mereka memboikot daripada segi ekonomi seperti yang ditulis oleh Presiden PAS untuk menyekat Ansar daripada membantu Nabi SAW. Presiden PAS dia mengambil daripada ayat yang ke-7 dalam surat Al-Munafiqun. Ayat ke-7 itu yang menunjukkan bahawa bagaimana Allah Ta'ala menceritakan munafik Madinah memboikot dan juga ingin menyeksa ekonomi orang-orang Ansar daripada membantu Nabi SAW. Dan seperti biasa, yang selalu saya kritik beliau akan menggunakan kaedah-kaedah fiqh atau kaedah-kaedah di dalam Islam untuk menjustifikasikan penggunaan dalil dia. Beliau mengatakan al-ibratu, yang ini selalu semua pelajar pengajian Islam akan tahu, kaedah al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Ibrah, pengambilan ibrah, iktibar daripada ayat itu bukan disebabkan hendaklah diambil dengan keumuman lafaz, bukan pengkhususan sebab dia. Namun ia bukan boleh untuk semua ayat dibuat begitu, dah. Ia bukan membuka ruang semua ayat itu mesti diambil sebagai umum. Tak boleh untuk diambil sebagai khusus, tak. Ada yang memang memerlukan difahami perlu kepada khusus. Tak boleh semua ayat begitu, dan ia bukan open floodgate begitu, dah. Dan apabila diambil ayat itu, dia menggunakan qiyas. Dan qiyas ini yang bahaya. Secara tidak langsung, qiyas ni dia ada 4 syarat. Kita perlu ada sumber qiyas itu, iaitu daripada Al-Quran ataupun sunnah keadaan. Dia ada syarat-syarat dia ada adakah mencukupi, memenuhi maksud qiyas itu tadi. Dia nak qiyaskan bahkan secara tidak langsung. Saya tidak katakan bahawa langsung, saya akan cukup berhati-hati di sini. Ini persoalan yang dia kena jawab. Dan Presiden PAS selalu akan buat perangai macam ni. Dia lepas tangan, dia baling batu, dia lepas tangan. Sedangkan maksudnya adalah cukup berbahaya. Saya katakan begini, ayat tersebut menggunakan hubungan antara kejahatan munafik Madinah yang mereka itu kafir terhadap orang Ansar. Saya nak tanya, kalau menggunakan ayat ke-7 surat Madinah ni, siapa yang munafiknya? Siapa Ansarnya? Siapa yang menjadi mangsanya? Anda nak kata diri anda adalah Ansar, parti anda adalah Ansar yang kononnya telah pun ditekan oleh munafik. Siapa munafiknya? Kerajaan Perpaduan ke? Mungkin orang kata bahawa yang ini awak yang kata, bukan dia yang kata. Sebab itu saya tanya persoalan. Tulisan-tulisan ini dah bukan sekali pertama, banyak kali. Dan agensi-agensi agama di persekutuan
tidak membantu Menteri Agama, tidak membantu Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani dan Perdana Menteri. Sebab tu agensi-agensi ini perlu untuk diberi perhatian. Kalau perlu untuk dirombak, perlu untuk diubah, maka diubahlah. Maka persoalan dia, siapa yang dimaksudkan? Bahkan Presiden PAS memberikan persoalan kononnya mereka itu tidak diberikan royalti, tidak diberikan peruntukan ahli parlimen. Saya nak ingatkan, sebelum daripada Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri tidak ada diberikan tidak ada CSA, tak ada CSA, tidak ada perjanjian sokongan kerajaan, pembangkang dengan kerajaan sehingga diberikan ni, tak ada. Antara Perdana Menteri itu adalah sepanjang Mahyudin Yassin. Di mana? Tidak ada berikan peruntukan. Kenapa ayat-ayat seperti itu tidak ditujukan kepada kalian yang ada di dalam kabinet? Dan anda mahukan sebut itu? Jadi itu adalah persoalan yang besar. Dan ini sebenarnya adalah satu bibit-bibit takfiri yang ingin dihidupkan semula. Kalau ditanya kepada saya, itu berlaku 80-an. Siapakah juara takfiri pada zaman itu? Haji Abdul Hadi Awang, daripada Amanat Haji Hadi. Ketika itu tengok dalam ayat tersebut, melawan pemerintah ketika itu Barisan Nasional adalah kerana mereka mengekalkan perlembagaan penjajah. Perlembagaan penjajah yang dikatakan penjajah itu 80-an itu sama sampai sekarang. Anda, Tuan Guru Haji Hadi, angkat sumpah di parlimen menggunakan perlembagaan itu. Dan seorang ahli parlimen pun sama, daripada YB daripada Melaka, yang menulis kononnya sekular boleh bawa kepada kafir, pun angkat sumpah. Pimpinan-pimpinan anda katakan begitu. Jadi ini satu tulisan yang sangat berbahaya. Ia permulaan dan bibit-bibit menghidupkan kembali takfiri itu di Malaysia dan perlu untuk dilawan. Dan saya mohon kepada kerajaan, untuk tidak lagi, dah setahun dah ni, untuk lawan secara berstruktur. Ya, saya berhubung dengan Menteri Agama dan memberikan komitmennya, dan saya hargai, dan inilah semangat yang saya perlukan daripada Menteri Agama. Permasalahannya, adakah agensi-agensi itu akan bersama-sama dengan Menteri Agama untuk melawannya secara berstruktur di TV Hijrahnya, di JAKIMnya? Kalau semua ini gagal, saya akan menyokong keberanian dan ketegasan Menteri Agama, termasuk Perdana Menteri, untuk merubah agensi-agensi ini. Kita tidak mahu ianya business as usual, dipenuhi dengan mereka-mereka yang bersetuju dengan kenyataan Presiden PAS begitu. Kita tak boleh. Kerana itu akan merosakkan bukan saja kerajaan perpaduan, Malaysia dan masa depan Malaysia. Saya berikan ayat yang begitu ataupun mesej yang begitu tegas di sini. Saya akan bersama dengan Menteri Agama insya-Allah dalam memberikan perubahan itu, dan beliau tidak boleh berseorangan dan tidak dibantu dengan sesungguh-sungguhnya oleh agensi-agensi agama persekutuan. Wallahu alam, jumpa lagi. Okey tuan-tuan, komen saya satu je lah tuan-tuan. Kita ni tak boleh ada rasa kita ni lebih Islam daripada orang lain, kita lebih baik daripada orang lain. Tak boleh macam tu, sebab kita semua hamba Allah. Hamba Allah, taraf kita sama je lah. Yang bagi pangkat kat kita, doktor ke, tuan guru ke, ulama ke, tu orang tu semua title orang, bukan Allah bagi title orang yang bagi. Sebab kita ni semua sama saja. Nak tahu amalan kita diterima atau tak, bila kita meninggal ni baru kita tahu amalan kita diterima ke tak. Kita tak boleh rasa dalam hati kita lebih baik, kita lebih hebat daripada orang lain. Kalau dia ada rasa bangga macam itu masalah lah. Sebab kita semua ni kena ikhlas beramal ibadat kepada Allah. Tak boleh ada rasa kita ni lah yang paling hebat, yang paling baik. Akhirnya tuan, mari kita semua menyokong kerajaan perpaduan dan PMN. Assalamualaikum.